ke mana-mana. Jadi kita pun tak tahu adakah kita masuk syurga melalui pintu dermawan, adakah kita masuk syurga melalui pintu orang syahid, ataupun kita masuk syurga daripada golongan orang yang berpuasa. Wallahu alam, kita tak tahu mana satu. Jadi daripada amalan kita yang mana kita akan masuk syurga pun kita tak tahu. Jadi kita beramallah dengan semua amalan, mudah-mudahan dapat kita masuk syurga melalui salah satu pun masya-Allah kan. Bersyukur sangat. Syaitan dibelenggu. Dan apa lagi yang penting? Doa yang dimabulkan oleh Allah SWT. Kita nak cari tempat. Banyak lagi fadail Ramadan. Cuma antara yang disebutkan oleh Syekh 7. Yang antara yang paling penting ni Lailatul Qadar. Syekh kata kita ambil lah 1 tahun kita hidup di bumi ni. Kalau kata kita mengikut umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Tapi orang kata kita ambil subsidi sikit. Subsidi mungkin lebih sikit, 70 tahun atau 75 tahun masalah. Jadi kebiasaan manusia akan membahagikan hidup dia 24 jam kepada 3. 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk amal ibadat dan 8 jam untuk kerja. Okey, kita ambil 8 jam untuk tidur. Dan kita kata tidur kita ni antara dua. Satu, sama ada mungkin tidur kita dalam kemaksiatan ataupun tidur kita tak ada apa-apa langsung. Jadi kita ambil lah, jangan ambil kemaksiatan ni. Kita tidur biasa, tidur 8 jam. Maka hidup kita tu daripada 70 tahun, ataupun kita ambil 80 tahun senang sikit kan. 80 kan. Macam mana nak senang? Bagi senang kan ni. Ambil 60 lah. 60. Okey, 60. Maka kita bahagi dengan 3. Maka 20 tahun kita dah infak untuk tidur saja. 20 tahun hidup kita untuk tidur. Okey, kemudian kita ada lagi 40 tahun. Kita ada 40 tahun. 8 jam kita lagi untuk kerja kita. Untuk kerja lah, jam tengah jalan ke, sembang dengan kawan-kawan minum kopi, kedai acong ke, sate kajang ke, mana-mana hala kan. Okey. Maknanya kita dah infak 20 tahun lagi untuk kita sembang-sembang dan buat entah apa. Kita masih ada 20 tahun. Kita masih ada 20 tahun. Tapi kita cek balik. Daripada 5 waktu sembahyang, mungkin baca Quran setengah jam, dan ataupun setiap rakaat, setiap solat, setiap lepas solat kita baca 5 muka surat Quran. Adakah menyamai 8 jam? Biasanya tak sampai. Kita ambil setengah. 4 jam. Maka kita telah mensia-siakan lagi 10 tahun. Maka kita ada lagi 10 tahun. 10 tahun tolaknya sambil semayang, cari kunci, cari dompet. Lepas tu apa lagi? Masa semayang membawa najis lagi, tolak 5 tahun. 5 tahun kita bawa untuk jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah akan tanya macam mana? Jadi tengok betapa pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh, Allah menghadiahkan pada kita Lailatul Qadar yang bersamaan 1000 bulan. 1000 bulan itu tidak ada waktu kerja, tidak ada waktu tidur. 81 tahun. Saya kata 81 tahun, bukan 83. Anak tak kira. Betul, 81 tahun. 1000 bagi 12 apa? 83 kena kalkulator ni buat. 1000 berapa 1000 bagi 12? 83.333 83 bulan lah. Allah bagi pada kita 83 tahun 3 bulan penuh full amal ibadat. Allah bagi kita, mudah-mudahan kita buat bekal ni. Ya Allah, ini bekal aku. 83 campur 5 88 tahun. Tapi kalau kita hanya menginfakkan Ramadan kita untuk tidur ataupun untuk buat kuih raya, boleh nak buat kuih raya, bukan tak boleh kan. Saya kira orang datang tak ada kuih pula. Sesuai juga kan. Buat kuih raya tak apa boleh. Buat kuih raya siang lah. Buat satu jenis hari sudah kan. Ada 30 hari. Buat sikit-sikit. Ini infak untuk kuih raya lagi. Buat niaga pula kan. Landa elemen 1 kotak 5 bulan. Ikhwan anda buat kuih raya. Masa ni ya. Orang kata nak test market masa ni. Apa lagi? Nak cari duit lebih masa ni. Tak ada masalah nak cari duit lebih. Cuma pastikan kita ada masa untuk Allah SWT.
Macam mana kita nak dapat Lailatul Qadar? Syekh kata sebahagian ulama tasawuf atau ulama akhlak lah, ulama adab, dia kata mungkin satu cara kita itlakkan Lailatul Qadar itu berada dalam satu malam. Tapi yang Syekh kata madrasah Ramadan ni, kata ulama-ulama sufi, sesiapa yang dapat menjaga 4 benda, maka dia akan dapat Lailatul Qadar pada setiap detik ataupun pada masa-masa, bila-bila masa dia akan dapat Lailatul Qadar dengan menjaga 4 benda. Dalam Ramadan 4 benda ni kita nak jaga. Tapi adakah kita mampu menjaga 4 benda ni? Itu yang kita kena cek. Apa yang pertama? Yang pertama adalah qillatul ta'am. Banyak makan. Itu perkara Allah nak tarbiyah kita supaya jangan banyak sangat makan. Dalam fasal yang kelima yang kita akan baca tadi, Syekh kata kamu kena jauhi kekenyangan yang melampau-lampau ni. Sebab bila kamu kenyang, kamu akan malas. Bila kamu akan kenyang, kamu akan jadi macam-macam. Kita nak untuk ilmu pun macam tu juga. Jadi madrasah Ramadan ni mendidik kita, terutama kita seorang pelajarnya, qillatul ta'am. Kalau boleh kita kurangkan makan. Jangan makan habis Maidatul Rahman tu, balik rumah buat pula nasi ketua-tua. Kalau buat nasi ketua-tua bagi kat orang tak apa. Hantar rumah anak kan, tak apa. Sedekah. Ni buat nasi ketua-tua makan seseorang. Makan dengan libit kan. Tak apalah makan tak libit, masak tak libit. Tapi dah makan Maidatul Rahman tu, masak sahur cukup lah. Kalau Tuhan nak masak kuih-kuih tu boleh lah sikit-sikit kan. Lepas-lepas terawih, more malam kan. Syai. Okey, qillatul ta'am. Yang kedua apa? Apa ya Yasin? Isteri apa dia? Qillatul naum. Kurangkan tidur. Tak dengar? Suara nasyid memang tak kuat. Mic tak ada. Tapi ada nasyid kecil-kecil je lah. Dah pecah tak ada nasyid dah. Qillatul naum. Kurangkan tidur. Ini kita malam tak tidur kan. Malam lepas buat kuih semua, semayang setengah jam kan. Semayang setengah jam. Lepas tu semayang subuh. Lepas tu kalau dah ada kelas buat muka ngantuk sikit kan. Tadi si kawan ni dia awal hati kan, tahajud malam tadi. Buat setengah jam kan, buat kuih lebih. Tapi setengah jam tu, sebab ada setengah jam tu, jadi lah tahajud malam tadi. Alhamdulillah 2 juzuk. Setengah jam baca sikit, buat kuih lebih. Tapi bangun buat muka ngantuk depan orang, kata buat amal banyak kan. Ini kita nak jaga. Ataupun dah semayang semua, bukan main lagi, qada lepas duha tu sampai kasar. Bangun kan, nak pergi makrab lah, nak pergi Ahmad Abdullah lah. Jadi kan, tinggi habis semua. Biar kita buat di malam-malam hari tu, nanti Syekh akan beritahu kita buat amalan ni tadarus, berperingkat-peringkat. Kita kena jaga agama Islam ni satu benda yang mati, satu benda yang halus. Jadi jangan kita paksa sangat diri kita, takut nanti diri kita merajuk pula. Islam merajuk, cantik Islam, lembut dalam mentarbiah manusia. Itu pun kita tak nak dekat lagi dengan Islam. Apa yang ketiga? Qillatul ta'am, makan dan kurang. Bila kita kurang makan, kita akan kurang tidur sebenarnya. Tambah nasi Arab mengantuk. Makan 2-3 kartun pula. Memang terawih tak pergi, lepas duha sambung pergi tidur. Itu je masalah. Lagi tu qillatul naum. Apa lagi? Qillatul kalam. Jangan banyak cakap, banyak mengumpat. Orang kalau kata akhwat ni, Dr. Yusri semalam dekat Ahmad Abdullah tu handsome. Habis Dr. Yusri punya kacaunya, Dr. Azizul punya kacaunya. Semua doktor dikaji kalau akhwat. Ikhwah pun lebih kurang lah. Baju ni kilat lah semalam. Doktor ni semalam makan nasi dia tumpah dekat tudung dia tu sambil fudor kan. Itu pun nampak. Qillatul kalam. Jangan bercakap banyak. Cakap benda yang perlu je orang lain. Okey. Lagi apa lagi? Qillatul khilatah. Khilatah ataupun qillatul anam. Qillatul anam. Jangan banyak bergaul. Masa bulan Ramadan ni kita minimalkan pergaulan kita dengan sahabat-sahabat. Bukannya kita tidak ada, kita tak nak silaturahim.
Cuma kita banyakkan masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang lebih penting. Kita dah sama kawan-kawan kita dah dekat kuliah haram. 11 bulan lagi kita dengan sama dengan kawan-kawan kita kan. Jadi 1 bulan ni kita kurangkan bersama kawan-kawan, kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata Syekh, bila kita dapat jaga 4 ni, insya-Allah Lailatul Qadar akan cari kita pula. Bukannya kita mencari Lailatul Qadar mencari kita. Mudah-mudahan kita dapat benda ni, kita sama-sama mempraktikkan di masa masih lagi di 1/3 awal Ramadan, insya-Allah. Qilatul ta'am, qilatul kalam, qilatul naum, qilatul khalaqah. Campuran pergaulan, jaga pergaulan. Sebab tu kalau kita baca, aku nak baca bab puasa kan, bab puasa dalam Iman Haji kan, Iman Haji Ustaz Nazir Rahimah. Kalau antum baca Taqribul Sajidah, Syekh kata kita kena faham amalan terbatal ni ada 2. Satu yubtilu, satu yuhbitu. Yubtilu ni perkara yang zahir. Kalau kita makan ataupun kita masukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, itu akan yubtilu, membatalkan puasa. Tapi yuhbitu ni macam ni, yuhbitu ni kita tidak membatalkan secara zahir, tetapi secara batin ni dah lama dah tak kira puasa. Contohnya apa? Mengumpat orang, mengata. Itu Qilatul Kalam pun tu. Mengumpat, mengata, selagi boleh lah orang kata. Selagi ada benda yang nak dikritik. Kalah pekritik AF lagi kritik. Kalau ada yang marami tu kata, kamu ni baju tak sama lah apa, suara sumbang, ini lebih lagi gitu. Jadi kurangkan percakapan, kurangkan pergaulan, kurangkan tidur, dan apa lagi? Kurangkan makan. Nak masak banyak tak masalah, bagi ke orang. Bagilah kat sesiapa yang boleh. Kalau dalam taklim ni itu bagi ke cikgu. Ia kerana tak ada lagi orang lain tak perlu kat sana. Okey, dah. Lagi tak baca langsung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Anda pilihan, mudah-mudahan kita jangan sia-siakan Ramadan ini. Kita belajar juga, tapi yang paling penting Ramadan kita jangan kita sia-sia. Okey, ayat 25 kan. Faslun fil jiddi wal muwazabah wal himmah. Pasal pada menceritakan tentang kegigihan. Dalam menuntut ilmu ni, apa yang paling penting adalah usaha. Usaha dan kegigihan. Jangan kita nak berjaya tapi kita tidur. Kata Syekh, orang yang kata, aku nak kena jadi doktor pakar, aku nak kena jadi orang yang alim, tapi duduk dekat katil tidur. Tak pun pasal lagu Korea sikit berangai. Pasal lagu Korea, lagu apa, anda tahu lagu Lintas Sonata ni, Surah Kopi je. Zaman dulu lah kan. Duk dengar lagu tu, duk khayal macam-macam. Tapi nak jadi doktor pakar tak jadi. Perlu pada usaha. Syekh ada buat syair kan. Sesiapa yang dia nak minta macam ni, tapi dia buat macam ni, dia ni dah gila dah semua. Memang orang yang gila lah. Mana ada orang yang duduk boleh jadi hebat. Walaupun ada ulama cerita kan, ada ulama Indonesia tu, dia tidur, dia bangun-bangun jadi orang hebat. Sebab dia tidur tu 60 tahun, seolah-olah 60 tahun. Sebab dia, kalau kita tidur ni, kita tak ada tahdid kan. Bila kita tidur ni, kadang-kadang sudah seminggu lah kita dalam tidur kita tu, perjalanan seminggu lah. Kita pergi supermarket, masak untuk kawan lah. Sedangkan tidur kita 2 jam je, tapi dalam mimpi tu seolah-olah lama. Jadi ulama ni, dia tidur, dia dalam mimpi tu dia jumpa Imam Nawawi, dia jumpa Imam Ibn Hajar, bangun-bangun jadi alim lah. Jadi alim. Jadi ulama ni, antara apa amalan dia tidak tinggal solat tahajud. Tinggal solat tahajud. Tapi adakah kita nak jadi macam tu? Kadang-kadang 1 juta seorang. Kalau budak tonton semua tidur lah. Tahun ni kita tidur je. Mudah-mudahan datang Imam Nawawi ataupun datang doktor macam Ibn Sina. Seorang tu pun dah dapat. Kalau saya dapat langsung semua keluar. Jadi kita kena usaha. Fil jiddi wal muwazabah. Kena ada ketekunan. Wal himmah, ada himmah. Okey. Thumma la budda min al-jiddi wal muwazabah wal mulazamah. Okey, kita tidak boleh tidak belajar ni, dia kena gigih dalam menuntut ilmu. Kerana ada isyarat daripada Al-Quran, ada tanda walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berusaha jahada bersungguh-sungguh fina
kepada kami, lanah dia akan kami tunjukkan kepadanya jalan